إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-54 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika berkatanya Musa AS kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah pun menzalimi diri kamu sendiri, iaitulah dengan mengambil patung anak lembu. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu dan bunuhlah diri kamu sebagai hukuman. Demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu, maka dengan itulah dia akan menerima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya dia adalah maha penerima taubat lagi maha pengasihani. Sekarang Nabi Musa mula membongkarkan masalah utama yang berlaku pada Bani Israel, iaitulah mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Dan perkara ini telah kita bincangkan pada ayat yang lalu. Jadi bila Nabi Musa mengatakan di sini, wahai kaumku, sungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Penggunaan perkataan ya qaumi kalau di sudut bahasa Arab, sebenarnya dia kat situ ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi dalam bahasa Arab ya qaumi kalau digunakan seperti itu jadi panjang. Jadi psikolinguistik dia. Maka dibuanglah ya, jadilah ya qaumi. Tapi tetap merujuk kepada wahai kaumku, walaupun aku dalam ayat ni sudah pun dihilangkan. Ini psikolinguistik, maknanya kadang-kadang kita tak payah sebut orang dah faham. Dan psikolinguistik juga merujuk kepada perbezaan penggunaan perkataan masa ke semasa. Kalau dululah orang Melayu panggil tempat qada hajat ni, pernah dengar tak, jamban. Lepas tu orang Melayu makin civilized sikit, dapat pendedahan daripada bagai-bagai bangsa lain, mereka tukar pula jadi tandas. Betul kan? Lepas tandas pun nampaknya tak berapa seronok lagi didengar, ditukar pula kepada bilik air. Dan jarang-jarang kita dengar perkataan yang pertama digunakan. Lepas bilik air, Melayu pun mendapat pengaruh daripada English pula, ambil toilet. Betul? Dan sekarang kita pergi dekat airport pun tak ada toilet dah, dia panggil apa? Restroom. Kan? Itu dipanggil psikolinguistik. Manusia psikologinya kurang mesra perkataan tersebut. Maka ini satu aspek pembelajaran bahasa lah kalau kita lihat. Jadi bila Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ya, jadi menzalimi diri ini merujuk kepada bila kita membuat satu dosa, terutamanya dosa besar yang akan menyebabkan Allah menghukum kita ke akhirat. Bahkan Allah SWT turut menghukum manusia bila buat dosa itu kadang-kadang di dunia lagi. Antara dosa yang dipercepatkan balasannya, orang buat khianat kepada ayah ibu dia sendiri, maka Allah akan balas dengan anak-anaknya sendiri pun akan melakukan perbuatan dosa besar ataupun tidak mentaati mereka di dunia lagi. Jadi ada dosa yang Allah bagi cash dekat dunia balasannya. Ya, dan kalau ditangguhkan ke akhirat pun ia sangat berat sebenarnya. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seorang sahabat bercerita, seorang orang di bahagian perbekalan sebuah multinational corporation sering mengambil rasuah
maka wang yang diperolehinya begitu banyak, juta. Tapi satu keadaan pergi cek doktor kerana badan rasa tak selesa, tengok-tengok sudah kena penyakit, sudah sampai ke stage 3. Satu penyakit yang bahayalah, tuan-tuan pun tahu. Moga Allah selamatkan kita sama-sama daripada penyakit-penyakit bahaya. Dan akhirnya wang yang digunakan untuk diperolehi secara haram itu dengan rasuah, yang sesiapa saja nak bekalkan bahan kepada MNC ni, maka collect duit, mesti bagi beliau duit. Akhirnya duit yang dikumpulkan nilainya juta itu terpaksa dihabiskan pula untuk proses pembersihan dirinya, pemulihan dirinya, kerana company-nya pun dah tak mau nak bayar lagi bayaran yang sepatutnya ditanggung oleh beliau. Tuan-tuan, ini kita bimbang kalau berlaku dalam hidup kita pada hari ini, kerana orang yang membuat dosa ini sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri. Jangan pandang dia menzalimi orang, menzalimi dirinya sendiri. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, jadi dosa ini adalah satu kezaliman diri sendiri. Kalau tak ke dunia, ke akhirat akan dapat balasannya. Dengan sebab itu, orang buat dosa sentiasa disebutkan sebagai menzalimi diri. Kita pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang diajar oleh Allah atas lisan nabinya, Nabi Adam AS, ketika baginda dikeluarkan dari syurga kerana memakan buah yang dilarang itu. Jadi ini doa yang kita juga dituntut untuk amalkan. Kemudian bitikhazikumul ajla fatubu ila bari'ikum, iaitulah kamu telah mengambil patung anak lembu, maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Ini satu perbincangan bahasa yang sangat menarik. Bila Allah gunakan perkataan bari'ikum, bari, nama Allah ni yang kita pelajari dalam hadis ada banyak, cuma yang disebut dalam satu hadis ada 99 secara berangkai, ya, yang dalam Asmaul Husna itu. Maka salah satu daripadanya adalah bari. Orang Melayu panggil bari, bahasa Arab dia bari, ya. Maka kamu telah pun mengambil lembu, anak lembu sebagai Tuhan, maka kembalilah kamu kepada yang mencipta kamu. Bari ni kata para ulama tafsir, contohnya Imam Asyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, satu pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna bari ini adalah khaliq, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Tetapi mengapa Allah tidak gunakan perkataan fatubu ila khaliqikum? Kenapa Allah tak guna gitu? Kenapa Allah sebut fatubu ila bari'ikum, sedangkan khaliq dengan bari sama dari satu aspek? Kerana tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam perbincangan yang sedang berlaku ini, satu penghujahan yang sedang berlaku ini, Allah nak menceritakan sifat kesempurnaannya, kerana bari ini merujuk kepada satu bentuk penciptaan yang bersifat sangat harmoni. Ya, bulan, bintang, pokok-pokok, macam mana hebatnya alam Melayu, Allah jadikan padanya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang tak ada kat negara-negara barat contohnya. Walaupun orang Melayu ni sifatnya lembut penyantun, tapi ada buah durian, betapa punya besar, keras, berduri pula. Ia mewakili sifat setengah orang Melayu, macam buah durian tu. Tahu tak tuan-tuan? Mana ada buah durian kat negara lain? Tak ada tuan-tuan. Dekat Asia ni saja. Kerana sifat orang Asia ini macam buah durian. Maka kalau orang tengok buah-buahannya pun, kelilingnya pun orang dah tahu macam ni sifat orangnya. Kalau pergi ke negara Europe pula, ada macam-macam buah, plum, peach, buah apa lagi, apple dan sebagainya. Ya, maka Allah Taala menjadikan dunia ni interaksinya sangat hebat. Ini dipanggil dalam bahasa Arab satu sudut, dipanggil perbincangan di sudut tawafuk Al-Quran. Tawafuk ni maknanya adalah keseragaman Al-Quran. Maka penggunaan perkataan yang digunakan sangat tepat merujuk kepada suasana yang sedang dibincangkan. Bila orang Bani Israel mengambil lembu, bukan lembu, anak lembu, bukan anak lembu, patung anak lembu. Kan ini satu kebodohan yang melampau tuan-tuan untuk menjadi Tuhan. Sedangkan Allah yang diajar oleh Nabi Musa untuk disembah ni adalah satu Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan, kejadiannya merujuk kepada segala-galanya dijadikan begitu tertib, harmoni, cantik, indah. Dan kalau kita pergi kepada anggota kita sendiri pun sudah memadai untuk kita melihat mengapa jari yang satu ni bulat, besar, tak sama macam jari-jari lain, panjang. Kenapa tuan-tuan? Ibn Qayyim menjelaskan dalam bukunya tentang kehebatan ciptaan Allah. Imam Ghazali pun jelaskan dalam Ihya Ulumuddin. Kerana kalau jari yang besar ni
dia sama macam jari yang lain, maka kita tak boleh pegang apa-apa, tuan-tuan. Kita takkan boleh pegang, kerana kalau ibu jari kita ni tegak macam jari yang lain, maka jari kita, tangan kita tak boleh pegang apa-apa. Kenapa Allah jadikan hidung, lubang hidung ke bawah umpamanya? Kenapa tak ke atas? Cantik tak tuan-tuan kalau lubang hidung ke atas? Cantik. Kenapa Allah jadikan mulut ke bawah, tak letak ke atas dahi? Macam alien yang kita lihat dalam televisyen, bagi menggambarkan penciptaan planet lain yang sangat kompleks, yang manusia pun tak tahu benda ada kat sana. Tak cantik tuan-tuan? Saya kalau kita makan sup berbuka puasa, satu kotak tisu setiap orang perlukan. Betapa tidak, nanti kalau minum sup mesti air jatuh masuk dalam mata kalau kita punya mulut di dahi. Ini ada tanya barik. Allah menjadikan benda itu sangat sempurna, sangat kompleks. Semakin dia kaji, semakin mereka akan temui padanya benda-benda yang pelik. Dan ilmu kedoktoran membuktikan Allah bukan jadikan wire dalam tubuh kita, saraf, nerve dan sebagainya cukup setakat itu, bahkan ada expert lagi. Kalau berlaku apa-apa tersumbat dan sebagainya di anggota-anggota yang kompleks itu, maka boleh diambil, digantikan kat situ, nak buat bypass dan sebagainya. Ini nama barik tuan-tuan. Masya Allah, makin didalami, diteliti, makin kita merasakan hebatnya Allah SWT. Dan memang berhak Allah ni menjadi satu tempat sembahan yang mutlak, tanpa boleh dipersekutukan dengan apa jua keadaan sekalipun. Ini nama dia tawafuk Al-Quran tuan-tuan. Tawafuk ini keseragaman ataupun synchronization yang menarik. Ini bukan saja pada pengistilahan makna yang terkandung dalam perkataan yang dipilih. Malahan seorang ulama besar Turki pun telah membuktikan dalam satu kajiannya, namanya Badi'un Zaman Said Nursi. Beliau ni ketika Turki dia mengalami satu gelora sekularisme yang besar, lalu Kamal Atatürk naik, Kamal Atatürk telah merintahkan Quran dibakar. Maka Badi'un Zaman Said Nursi ni telah mengumpulkan anak-anak muridnya pada gelapan malam menggunakan lilin untuk menulis semula Quran selepas ianya dibakar, tak ada yang tinggal. Maka anak-anak murid Syekh Badi'un Zaman Said Nursi ni tuan-tuan, salah seorang ulama keturunan Nabi Muhammad SAW ini, telah menulis Quran dengan ingatan masing-masing. Maka seorang daripada mereka telah menunjukkan betapa synchronization yang dimaksudkan tawafuk ni tadi pada kalimatnya pun. Maka ternyata pada tulisan itu, tulisan Allah menyamai dalam satu garisan. Perkataan Rabb bila disusun nampak macam rukun iman, macam rukun Islam 6, 5 dan sebagainya. Perkataan Khaliq, Khaliqikum, Khalaqa, Yakhluqun, sama aja semua. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang sebagai satu collection cadangan, tuan-tuan miliki satu Quran namanya Quran Tawafuk. Quran Tawafuk, Quran Synchronize, yang menunjukkan bahawa ketelitian penggunaan perkataan pun keseragamannya tak ada tandingan. Ya, nama Quran Tawafuk ini datang daripada Turki, hasil tulisan tangan para ulama Turki yang terdahulu, anak murid Badi'un Zaman Said Nursi, bagi menunjukkan ijaznya Quran ini, satu bukti yang tak boleh dilawan oleh mana-mana pihak. Bukan pada penggunaan perkataan saja, pada susunannya pun ada mukjizat tersendiri. Namanya Quran Tawafuk. Kami di Telaga Biru pun ada Quran Tawafuk ini, import dari Turki. Jadi bila Allah gambar kat sini, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sendiri. Kita baca ayat ni macam kita rasa canggung, hairan. Macam mana pula boleh bunuh diri sendiri tuan-tuan? Macam mana bunuh diri sendiri? Tapi bila kita kaitkan dengan perkembangan sejarah kemanusiaan, kita tidak rasa benda ini sebagai benda yang menghairankan. Sebagai contohnya pada Perang Dunia Pertama, Kedua, ketika Jepun terlibat sama, pemandu kapal terbang, pilot kapal terbang Jepun ni adalah seorang yang berani. Mereka ada kamikaze kan. Apa kamikaze tuan? Sanggup untuk bunuh diri sendiri demi kejayaan Jepun dalam perang tersebut. Dan begitu juga orang-orang Islam yang ada di Palestin, mereka tidak mampu untuk mempertahankan mereka daripada serangan Yahudi yang dilaknat itu, maka mereka telah pun melakukan amalia istishhadiyah. Pergi ke dalam tempat orang ramai, letak bom kat badan, meletup, matilah sekian banyak Yahudi. Kita bukan nak bincang dari sudut syariat atau tidak tuan-tuan perkara ni, tapi nak menceritakan membunuh diri ni adalah satu amalan manusia daripada zaman dulu lagi.
bukanlah benda baru. Maka bila Allah gunakan kat sini, kamu telah melakukan dosa besar, wahyu yang sampai kepada Nabi Musa, hukuman untuk orang yang telah mengambil patung anak lembu untuk disembah selain daripada Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan adalah membunuh diri sendiri. Macam mana nak bunuh, tuan-tuan? Dan riwayat daripada Ibn Abi Hatim, seorang bertafsir Quran yang terkemuka, iaitulah mereka yang tidak melakukan perbuatan yang haram itu disuruh memegang parang, pedang. Kemudian Allah SWT utuskan satu cuaca yang menjadikan ianya menjadi gelap. Lalu yang telah menyembah patung berhala anak lembu ni duduk kat tubir rumah masing-masing, tepi rumah masing-masing. Maka yang tidak melakukannya mengambil pedang dan melibas, membunuh siapa saja tanpa dikira. Antara yang mati adalah bapa sendiri yang terlibat dalam penyembahan syirik itu, anak sendiri, sepupu sendiri, abang, kakak sendiri. Maka akhirnya menjelang petang bergelimpanganlah mayat seramai 70,000 orang yang mati dalam keadaan seperti itu, dan darah mengalir begitu banyak. Dalam kitab tafsir menceritakan, lalu Nabi Musa pun menangis kepada Allah dan Nabi Harun, ya Allah, dahsyatnya hukuman ini, yang ramai orang yang telah mati, ayah ibunya hilang, mati, dibunuh, mati dalam keadaan disuruh engkau kami taat, ya Allah. Maka Allah mengampunkan dosa mereka menjelang petang. Maka yang 70,000 ini mati, yang selainnya yang tidak mati, Allah menerima taubat mereka. Lalu Nabi Musa dan Nabi Harun pun menangis melihat keadaan itu. Allah mewahyukan kepada Jibril untuk berkata, apa yang kau tangisi wahai Musa, Harun? Sebenarnya orang yang mati selepas mereka bertaubat dan dibunuh ini, tempatnya dalam syurga Allah. Mereka mendapat habuan di sisi Allah. Allah telah menerima taubat mereka. Yang hidup ini, taubatnya telah diterima oleh Allah SWT. Maka kamu tak perlu menangis apa-apa wahai Musa dan juga Harun alaihi wassalam. Ya, dan inilah hukuman yang disebut oleh para ulama dalam kitab kita tafsir mereka. Lalu itulah kesimpulannya, fataba alaikum, Allah menerima taubat semua. Allah menggunakan perkataan taba alaikum, kaum semua, kerana dosa itu lakukan datuk nenek moyang, tetapi kerana sifat kasih sayang ataupun hubungan kekeluargaan menyebabkan kita merasa ada kaitan antara kita dengan orang yang terdahulu. Lalu Allah gunakan perkataan alaikum, padahal melakukan itu generasi yang terdahulu. Tapi kerana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kamu yang hubungan keluargaan rapat, Allah ampunkan semua kamu di atas kesilapan yang berlaku itu. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha pengasihani. Allah gunakan di sini pun, tuan-tuan, ini satu lagi keseragaman luar biasa. Kenapa didahulukan kata tawab kemudian rahim? Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Suyuti dalam Mu'dharul Aqran fi Ijazil Quran, maknanya Allah gunakan Allah menerima taubat, kemudian Allah Maha Pengasih. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah gunakan di sini, innahu huwar rahimut tawab, Allah Maha Pengasih dan menerima taubat. Nanti kita akan terfikir Allah ni sifat kasihannya melebihi dosa yang dilakukan. Bukan gitu, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita pesan kepada orang yang melakukan dosa besar hendaklah bertaubat pada Allah, kerana Allah sering mendahulukan perkataan menerima taubat ataupun hukuman itu didahulukan, kasih sayang letak di kemudian. Kalau kita jadi ayah sebagai contohnya, tuan-tuan, jadi ayah, kita tegas dalam hikmah ke ataupun kita lembut berlebihan? Ini soalannya. Kalau lembut berlebihan ni, kita tak sampai hati nak hukum anak tersebut atas kesilapan dilakukannya, tak sampai hati. Kemudian berbeza daripada kita ni, kita akan hukum, tapi dalam hukuman yang kita lakukan itu ada kasih sayang. Beza, tuan-tuan. Nanti orang akan katakan, oh Allah mengampunkan mereka kerana Allah Maha Pengasih. Taubat tu bila Allah kesian baru Allah bagi taubat. Tak, tuan-tuan, bukan macam tu. Allah menerima taubat dulu di atas ilmunya yang menguasai segala sesuatu, kemudian barulah Allah terangkan dia Maha Pengasih sebenarnya, supaya orang tak pandang mudah. Nanti orang mengatakan, oh tak apa, Allah memang sifat dia penyayang, tak apa kita tak bertaubat pun tak apa, sebab Allah tu penyayang. Tak, tuan-tuan, bukan macam tu. Pertama sekali Allah akan nilai dosa, kemudian dalam buat dosa itu baru Allah lihat kita ni memohon ampun, kita bertaubat, kita cuba nak hindar tapi masih juga terjebak, barulah Allah kata engkau telah berusaha, tapi dengan sebab penyayang aku ampunkan. Tapi taubat itu mestilah jadi keutamaan, tuan-tuan.
Jadi moga Allah beri pada kita kefahaman, Allah beri pada kita kekuatan untuk mengamalkan tuntutan ini, meninggalkan perkara-perkara syirik pada Allah SWT. Dan syirik itu bukan saja pada penyembahan berhala, ya, syirik ini juga berlaku bila kita mendahulukan wang lebih daripada keperluan manusia. Tengok apa-apa, tengok pada duit. Tengok apa-apa, tengok pada harta. Ukur satu keadaan, ukur kepada penampilan dia orang. Ya, lihat banyak tak dia punya duit, lihat banyak tak dia punya harta. Lepas tu barulah kita nak menyayangi seseorang. Nampaknya kita juga menjadi salah satu penyembah selain daripada Allah, iaitu kita menyembah wang ringgit. Tadi manusia zaman dahulu mereka menyembah berhala, tapi orang sekarang bukan menyembah berhala lagi, tapi menyembah wang ringgit lebih daripada Allah SWT. Jadi moga Allah beri pada kita kekuatan untuk menghindarkan perbuatan syirik ini, kerana syirik adalah satu benda yang tersembunyi. Kerana Nabi pernah bersabda, ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Kamu takutlah melakukan syirik, kerana syirik itu lebih halus daripada tapak kaki semut. Lebih halus daripada tapak kaki semut. Sebab para ulama mengatakan, kalau kita berkata, aku makan Panadol, sembuh, kau tak percaya, kau makan Panadol, kau hilang pening kepala, itu juga satu syirik pada Allah, tuan-tuan. Katakan, alhamdulillah, saya cuba makan Panadol, baik nampaknya. Cuba try minta pada Allah SWT, makan Panadol, cuba ikhtiar minta pada Allah, itu adalah lebih tepat. Ya, jadi inilah dia perutusan para Nabi Rasul untuk mengeluarkan manusia daripada perbuatan syirik. Syirik yang paling jelas ni mengambil satu selain Allah, tapi syirik ni ada rangkaian-rangkaiannya, ada cabang-cabangannya, cawangan-cawangannya. Maka kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.